Baiklah murid-murid, kita akan sambung pelajaran kita yang lepas. Okey, pada kelas yang lepas, cikgu sudah pun menunjukkan cara bagaimana untuk kita memindahkan urus niaga daripada dokumen ke jurnal am. Okey, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan memindahkan urus niaga ataupun dokumen ke dalam jurnal belian atau jurnal pulangan belian. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, jurnal belian dan jurnal pulangan belian, okey, dokumen ataupun urus niaga yang terlibat adalah berkaitan dengan invoice bagi jurnal belian, manakala jurnal pulangan adalah berkaitan dengan nota kredit. Okey. Belian bermaksud kita sebagai peniaga akan membuat belian daripada pembekal ataupun pemborong. Dan dalam konteks akaun, pembekal atau pemborong ini akan dipanggil sebagai akaun belum bayar. Okay, sekiranya kita membuat belian daripada akaun belum bayar, okay, dokumen yang akan kita dapat adalah sama ada invoice asal ataupun nota kredit asal. Okay, jadi, mari kita tengok contoh soalan 4. Urus niaga yang berikut diambil daripada buku rekod perakaunan kedai kasut Suguma pada bulan April 2018. Okay, April 1, terima invoice daripada kilang kasut Sporty berjumlah 800. Okay, terima invoice. Okay, sekiranya kita terima invoice, maksudnya kita akan dapat invoice yang asal. Okay, jadi, sekiranya kita dapat invoice yang asal, okay, kilang kasut Sporty, maksudnya urus niaga ini berkaitan dengan kita punya barang niaga iaitu kasut. Jadi apabila dia berkaitan dengan barang niaga dan dilakukan secara kredit ataupun hutang, okey, dokumen yang terlibat adalah jurnal belian. Kita beli daripada akaun belum bayar. Akaun belum bayar siapa? Iaitu kilang kasut Sporty. Okey, April 3, terima nota debit. Okey, nota debit dia seperti juga kita menerima invoice. Tetapi urus niaga yang berkaitan dengan nota debit adalah biasanya adalah disebabkan oleh urus niaga, terdapat kesalahan urus niaga yang dicatatkan dalam invoice yang lepas. Apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam invoice yang lepas? Berkemungkinan terkurang charge. Okay, maksudnya kita akaun belum bayar telah terkurang charge kepada kita. Mungkin tersilap kira. Okay, jadi dia terkurang charge. Jadi setelah dia menghantar invoice, dia akan hantar kepada kita nota debit untuk beritahu bahawa pada invoice yang lepas sudah terkurang charge. Okay, jadi kita kena masukkan dia ke dalam jurnal belian juga. Okay, April 4, terima nota kredit. Okay, nota kredit berkaitan dengan pulangan. Pulangan apa sekarang? Maksudnya kita terima. Terima maksudnya kita akan dapat yang asal. Okay, nota kredit asal. Jadi sekiranya kita mendapat nota kredit asal, maksudnya dia adalah jurnal pulangan belian. Okay, so akan masuk ke dalam jurnal pulangan belian. Okay, seterusnya yang terakhir, April 20. Terima invoice daripada pembekal kasut Lia berjumlah 7,800. Tolak diskaun niaga 10%. Okey, terima invoice maksudnya sekarang invoice asal. So, kita buat belian. Jadi, automatik akan masuk ke dalam jurnal belian. Okey, jadi amountnya nanti kita akan tolakkan dengan 10%. Okey, sebab diskaun niaga ini kita akan dapat daripada pembekal kasut Lia kerana kita membuat belian secara banyak ataupun secara pukal. Alright, jadi kita akan mula mencatatkan urus niaga kita ke dalam jurnal, kertas jurnal. Jadi kita akan tulis tajuk. Ada dua jurnal yang terlibat di sini iaitu jurnal belian. Okey, kita akan selang beberapa baris. Kita akan tuliskan di sini pula jurnal pulangan belian.
sekarang kita tengok urus niaga April 1, jurnal belian. Okey, masukkan tarikh April 1. Okey. Cikgu sudah ajar pada pelajaran yang lepas, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian dan jurnal pulangan jualan, kita akan letakkan nama. Nama siapa? Nama orang itu, bukan nama sendiri. So, selain daripada nama kita pada 1 April tu, nama siapa yang terlibat? Orang itu. Orang itu adalah kilang kasut sporty. So, awak tuliskan kilang kasut sporty. Okey, jumlah 8,000. Seterusnya, April 3. Jurnal belian juga. Tuliskan April 3. Siapa nama orang itu? Okey, masih lagi kilang kasut sporty. So, awak pun tulis lagi kilang kasut sporty. Jumlahnya 200. Okey, 4. Terima nota kredit. Okey, jurnal pulangan belian. Okey, pergi ke jurnal pulangan belian, tuliskan April 4 untuk tarikh. Okey, siapa nama orang itu? Orang itu adalah kilang kasut sporty. Amountnya berapa? 700. Jadi tulis jumlah 700. Okey, April 20, jurnal belian juga. Okey, tuliskan ke dalam jurnal belian April 20, siapakah orang itu? Orang itu adalah pembekal kasut Lia. Okey, amountnya berapa? Okay, awak kena kira lah. 10% darab dengan 7,800. Awak akan dapat 780. Jadi, amountnya adalah 7,800. Tolak dengan diskaun niaga 780. Awak akan dapat berapa? Okey, boleh sama-sama tekan kalkulator ya. 7,800 tolak 780 sama dengan 7020. Okey, so awak tuliskan di sini amount 7020. Okey, jadi sudah habis keempat-empat urus niaga. Kita dah masukkan ke dalam jurnal yang berkaitan, iaitu jurnal belian dengan jurnal pulangan belian. Okey, sekarang kita akan tutup jurnal ini ya. So, kita akan tutup dengan cara tambahkan semua amount dalam jurnal belian. Okey, awak tambahkan 8,000 tambah dengan 200 tambah dengan 7020. Okey, akan dapat 15,220. Okey. Sekarang kita akan tulis bila tarikh terakhir bagi bulan April. April ada 30 hari 30 kan. So awak tulis 30. Kita akan tutup dia dengan membawa ke akaun belian. Okay, akaun belian sebelah debit. Okey, sekarang kita akan tutup akaun jurnal pulangan belian. Ada satu urus niaga sahaja, walaupun satu kita mesti tutup. Okey, hari terakhir bulan April adalah 30. Kita akan pindahkan ini ke akaun pulangan belian sebelah kredit.